Okay, Assalamualaikum and very good morning to everybody. Welcome back. Welcome back to our lecture for this week. So this week we will continue on our lecture regarding the next topic. So previously we have covered topic 4. So for this week and also the next week, we will cover topic 5, which is the marketing of real estate. Okay. So the aim for the marketing of real estate is at the end of the session, students will understand on the different types and strategies in marketing out of the properties, and some of the contents that we will look into for this week and next week is that of marketing of properties, the methods and procedures of sales, the challenges faced by estate agent in using internet as a media of advertising, and also the marketing strategies. So kita nak tengok lah, kita nak tengok lebih lanjut perkara ini. Okay, pertama sekali for marketing in property, so ada beberapa definition lah, tapi kita gunakan definition yang paling utama adalah marketing can be defined as total of activities involved in the transfer of goods from the seller to the consumer or the buyer, including advertising activities. So the keyword here is mostly towards advertising. How the potential buyer or potential principal can know about your services, boleh tahu mengenai you punya services dan apakah peranan-peranan yang kita akan lakukan lah sebagai seorang estate agent maupun negotiator. Okay, so the function of marketing in property is to let people know that there are property for sale or to be rent out. Tu perkara yang paling utama lah, kerana kalau orang tidak tahu bahawa property ni adalah untuk dijual ataupun untuk disewa ataupun untuk dipajak, jadi sukarlah orang untuk membuatkan offer dan sebagainya. So perkara yang paling utama adalah untuk mereka mengetahui bahawa ada potential transaction yang boleh dilakukan mengenai property tersebut. Okay, untuk market the property, so we can see there are various type of advertisement, such as using flyer, brochure, business cards, letterhead, signboard, banner or poster. So this is actually the traditional way, yang kita biasa lakukan, dan masih lagi relevan lah dalam praktis. Menggunakan flyer ni, bila kita print flyer banyak-banyak kan, kita print flyer banyak-banyak, kita masukkan ke mailbox ataupun kita pass to people passing around in the vicinity, kat kawasan dan sebagainya, kerana kita nak bagi tahu ada property yang dijual. Contohnya kita nak jual apartment, kita nak jual sebuah unit apartment dekat satu kawasan yang sama. Contoh kita ambil apartment Setia Alam Apartments and Residence. So mungkin ada penduduk-penduduk di situ yang berminat untuk membeli sebuah lagi unit apartment di situ, bukanlah untuk dipecahkan jadi cantum dan sebagainya, kerana tidak boleh lah mengikut Strata Title Act, tapi mungkin dia dah boleh guna untuk kegunaan investment dan sebagainya. Okay, brochure is quite the same with flyer, but brochure ni dia lebih detail maklumat dia. Kalau kita perasan dekat shopping complexes atau commercial properties, whereby you tengok ada new project being launched and everything, they usually have both, dia ada flyer dan juga brochure. So flyer ni lebih general, dia bagi tahu berapa harga property yang dijual dan sebagainya, berapa unit dan sebagainya. Tapi dalam brochure ni adalah di mana kalau ada people interested to see regarding the property, dia boleh baca lebih lanjut. Dia tengok dalam flyer harga dia jual RM500,000, tapi dia tak sebut berapa bilik air dekat tempat ni, ada vicinity ni, ada kemudahan-kemudahan apa, tapi bila dia buka brochure, dia baca dia ada sebut ini property ni jual RM500,000, ada 4 bilik air dan juga 5 bilik tidur. Kawasan berhampiran adalah UiTM, ada UiTM, ada UTP, ada komplek membeli belah dan sebagainya. So brochure ni adalah extension towards flyer, which they contain a lot more information. And then of course we have your business cards. So this is, I think,
is a very important aspect of every estate agent. So business cards is a must, because takkanlah setiap kali orang nak deal with you, you bagi tahu kat dia, you ambil lah you punya phone, you save nombor telefon saya 017205 dan sebagainya kan. So kita tak nak lah nampak macam very biasa sangat kan. Itu kalau dengan kawan-kawan boleh lah kan, tapi dengan potential customer tak kita nak buat macam tu. So having a business card with your full detail, nama penuh you, jawatan you apa, kalau you punya qualification apa, company apa you bekerja, alamat company you, nombor telefon dan juga you punya email lah. Biasa kita gunakan dua tu penting lah, nombor telefon dan juga email. Letterhead ini biasanya kita gunakan untuk tunjuklah bahawa kita ni memang seorang estate agent yang berdaftar, ataupun kita ni negotiator yang berdaftar dengan sesebuah syarikat, dan kita ni memang ada official appointment to become an estate agent. So ada letterhead ni, it shows that this is an official business, bukannya you ni seorang broker dan sebagainya yang mana tak ada company dan sebagainya. So letterhead ni shows lah, usually to convince people, and then the letterheads can be used in official businesses. Kalau you nak suruh dia bawa ke lawyer dan sebagainya untuk membuat SMP dan sebagainya, so menggunakan letterhead ni adalah sangat important lah. Other than that is the signboard, banner and poster. So this usually is the type of marketing that we conduct at the property itself. Sebab dalam property ni, of course property ni is a physical thing. So sometimes people they want to see physical aspect of marketing. So dia nak tengok dekat property tu, orang kata untuk dijual, kalau nak untuk dijual, tapi bila dia sampai kat property tu langsung tak ada apa-apa, langsung tak ada apa-apa macam iklan, tak ada signboard, tak ada banner langsung dan sebagainya. So to convince people that is actually being sold, so kita boleh gunakan perkara ini. So people who are interested in buying property, sometimes they don't rely on information from websites or internet only. So they wanted to see what is the actual visual aspect of the property. Dia nak tengok rumah tu betul-betul depan-depan macam mana, kawasan kejiranan dia, kemudahan-kemudahan yang ada dan sebagainya. Sebab dia pun tahu, sebab dia nak membeli property ni menggunakan modal atau capital yang sangat besar, ratusan ribu ringgit. So of course kita nak membuat keputusan yang terbaik dan kita nak pergi tengok di hadapan lah. Okay, so does advertisement plays important role in marketing the property. Hence the agents must make a good advertisement to attract people to purchase or rent the property. And most importantly is that the advertisements done must be followed by the guidelines set out by MIAS, Malaysian Estate Agency Standard, and also VAEA Act 1981. And so this is very important for us to maintain our professionalism. So kalau kita tak buat ikut MIAS dan juga VAEA Act, kita tampal je banner dekat merata-rata tempat, dekat tiang lampu, dekat tepi-tepi jalan dan sebagainya, so mungkin dari segi pendaftarannya kita boleh dikenakan disiplin lah, sama ada denda, kena surat peringatan maupun digantung tugas yang paling teruk sekali adalah you boleh dibatalkan lah lesen estate agent tersebut. Okay, so in the action of business or promoting and selling product or services, this also include market research and also advertising, also known as listing out. So two main types of transaction needs the strategy for sale or rent, for tenancy or even for lease. So it's very important for us as an estate agent. First and foremost is that you do the market research. You do the market research means you find out what is happening in the property market in general, and then you find out regarding the market in that particular area. Sebab tu kita kata selalu banyak kali lah estate agent ni
dia ada kepakaran, dia ada kepakaran dan pengetahuan di dalam sebuah lokaliti. Kalau you duduk di Johor Bahru, kalau you duduk di Ipoh, duduk di Melaka, sepatutnya you dah tahu apa yang berlaku di Melaka, di Johor Bahru dan juga di Ipoh. Property market dia macam mana, siapakah potential buyer, dan berapakah harga-harga yang sesuai untuk ditawarkan. Okay, so an agent must understand the property marketing concept. So this is very important for you to know what's the rationale and concept of marketing agent and its role. Understand property agents marketing, consulting and strategy. So kita kena tahulah cara-cara dia, cara nak bagi konsultansi, cara strategi yang terbaik lah untuk kita adopt. So tak semua marketing strategi itu kita boleh adopt at the same time. Mungkin kalau you nak jual sebuah property yang bernilai tinggi kan, macam KLCC kan, takkan you nak letak banner sahaja, satu banner kat depan KLCC untuk dijual. So marketing dia tu bukan kepada local resident of Malaysia. So you kena cari potential buyer from outside Malaysia, sebab property dia bernilai bilion-bilion ringgit. Kalau you buat apartment tu mungkinlah sesuai lah, sebab value dia mungkin tidaklah setinggi sebuah KLCC. Mungkin apartment tu bernilai 100 ke 200 ribu ringgit. So mungkin the way you market tu is different between the types of property. Okay, like is stated down there, depend on type of property, size of property or project and the secrecy of the property. Kita sebut pasal secrecy ni because sometimes people don't want to be known that they are selling their property. Tapi ni menjadikan cabaran kepada anda lah, di mana macam mana you nak dapatkan buyer kalau buyer sendiri tak tahu bahawa property ni untuk dijual. You kena cari specific buyer saja, meaning people who can potentially buy the property and then keep secret about it. Maknanya urusan tu berlaku dalam keadaan yang orang lain tak tahu, cuma you punya principal dan you punya potential buyer je yang tahu. Itu menjadi cabaran yang agak besar lah. Okay, so normally big property projects, diversity and complexity requires well planned and coordinated marketing strategy. Sebab kita kata big property project ni, sebab sebagai estate agent ni bukan kita dilantik untuk menjual property sub-sale saja. So kebiasaannya developer juga akan berminat untuk menggunakan kita punya services. Dia tak ada marketing team dia sendiri dan sebagainya, dia perlukan kepakaran, so dia lantik you punya company untuk menjalankan kerja-kerja marketing. So dari segi itu you dah kena well plan lah. You dah kena well plan. Katalah nak jual 500 unit rumah dekat kawasan di Ipoh. So mungkin you memerlukan at least 15 staff. Kena ada kerani, kena ada salesperson, ataupun dia punya negotiator lah, dan sebagainya. So you kena devise earlier apa yang you nak lakukan kalau you dapat projek-projek besar dan sebagainya. Okay, so general approaches in marketing. So for property agency, first of all is of course we need to prospect. We need to prospect ni maknanya kita kena cari potential buyer. Kita kena cari siapakah potential buyer ini, dan juga kita kenalah melakukan saringan. Janganlah kita orang kata bukan tak layan kan, tapi you kena tahu jugalah background dia kan. Kalau dia ni sekadar datang jalan-jalan dan sebagainya, tapi dia cerita kat you dia tak ada kemampuan dan sebagainya, dia punya credit rating pun rendah sebagainya, mungkin it's not worth it to pursue further transaction with him or her. Tapi kalau bakal pembeli tersebut kata saya berminat lah nak membeli projek baru kat sini, saya pun dah ada loan dan sebagainya, dah dapat kelulusan loan dan sebagainya, saya cuma nak dapatkan rumah saja. So mungkin dari segi situ screening tu sangatlah berguna kan, sebab kalau you ada terlalu banyak potential buyer, then of course you have to divide your manpower. Kita tak boleh layan semua orang pada satu masa lah. Kita kena layan according to their priorities. Okay, and then of course we need to inform, communicate with both seller and buyer. Ini pun
kita dah bincang banyak kali kan. Sebagai seorang ejen, mestilah kena jadi profesional. Kalau ada apa-apa offer, ada apa-apa maklumat daripada potential buyer dan juga you punya principal, the seller, so of course they need to have the information between them. You sebagai agent, you kena convey lah the information. You tak boleh buyer kata something, you diam-diam saja, you tak bagi tahu you punya principal. So tu tak boleh dilakukan lah. Okay, and then of course negotiating, involve negotiating the numbers, the alternative option. Ini sebagai seorang agent mestilah kena mempunyai kata pengetahuan yang luas mengenai cara-cara nak melakukan negosiasi ni, negotiation ni. Sebab penting lah, sebab you tak boleh lah masuk ke dalam sebuah perbincangan tanpa membawa apa-apa arsenal. Arsenal ni bukan you punya football club tu. Arsenal ni maknanya you punya peluru-peluru dia tu lah. Kalau you tahu daripada you punya principal, dia punya lowest price is 500,000 ringgit and then asking price is 550, then of course you have that 50,000 ringgit negotiation room. Dia kata negotiation punya area lah. 50,000 tu you boleh negotiate. Janganlah you buka je negotiation tu terus offer yang paling rendah kan. You give some room for negotiation, dan of course potential buyer they will become more interested. Sebab biasalah kan manusia ni bila dia nak negotiate ni, of course dia akan nak negotiate ke value yang paling rendah. Dan tak adanya orang nak negotiate, saya nak lagi mahal lah kan. Itu something wrong lah dengan potential buyer tersebut. Alternative option ni macam dia punya lebih banyak kita tengok kepada dia punya purchasing. Dia mampu nak buat purchasing macam mana. Adakah dia ni cash buyer, mampu terus nak keluarkan 500,000 kan, duit banyak kan. Ataupun dia ni adalah normal buyer yang menggunakan purchasing loan, dia menggunakan property loan daripada financial institution, dia nak mendapatkan loan daripada bank dan sebagainya. Sebab itulah you kena tahu prosedur bank, dan you kena tahu recommend bank mana yang sesuai untuk membuat permohonan dia, berapa kelayakan dia yang dibenarkan oleh bank untuk membuat pinjaman. Kalau dia tak boleh pinjam daripada bank, dia kena blacklist. Tapi you nak juga dapatkan this potential buyer, you boleh suggest dia untuk mendapatkan financing daripada cara lain lah, bukan daripada bank, tapi mungkin daripada KWSP, mungkin daripada MBSB, ataupun SOCSO dan sebagainya. So you kena tahu apakah option yang ada, segala option yang ada untuk membuat pembelian sesebuah property. Sebagai agent ni kena tahulah, very important. Okay, and then we have the effective sale, letter of accepted, collecting the earnest money. Earnest money ni macam duit, orang kata duit bagi sikit lah kan, kita booking, kita nak bagi percaya bahawa yang potential buyer ni memang dia sangat berminat nak membeli, dia sanggup dia letak sikit duit. Biasanya kita tak minta banyak lah kan, mungkin kita ambil 500 ke 1,000 ringgit ke dan sebagainya. So earnest money ni as an estate agent you can keep, but you must keep inside the client's account. Kena penting lah, kena buka satu account yang berbeza untuk you punya client. Kalau tidak, nanti you terguna pakai dan sebagainya, dah menjadi satu misconduct on your professionalism. Okay, and then lastly is for you to do the follow up, to smoothen and speed up the transactional process. So kalau dah sampai collect letter of acceptance, earnest money, dah sign SMP dan sebagainya, tapi you ingat dah habis kat situ, tapi janganlah buat macam tu. Kita kena follow up sedikit, supaya kita nak menjaga kepentingan kedua-dua kita punya principal dan juga potential buyer itu. So you kenalah follow up dengan bank, you kenalah follow up dengan lawyer, you kenalah juga follow up dengan land office, sebab nak tahu sama ada dah bertukar nama dan sebagainya. Sebab kita tak boleh lah orang kata terlalu lepas tangan, sebab kita masih ada tanggungjawab kepada kedua-dua potential buyer dan juga kita punya principal. Okay,
So approaches in marketing the property agency, ini kita dah tengok before this jugalah, cara-cara kita nak mendapatkan prospek. So cara kita nak mendapatkan prospek ni of course end user listing. End user listing ni dia dah menggunakan property tersebut beberapa tahun dan sebagainya, and then dia memang nak berminat nak jual, cuma dia tak ada masa nak jual, dia tak ada kepakaran, so dia lantik awak. So ini adalah orang-orang yang boleh datang hubungi awak lah. Dia buka website, dia tengok ada property ni, D1 property ni bagus nampak, banyak pengalaman jual kat Ipoh dan sebagainya. So dia mungkin boleh cari awak sendiri dan lantik awak menjadi seorang estate agent. Okay, number 2 is advertising and advertisement. For example, using newspaper and also advertisement property wanted. Property wanted ni meaning you are offering your services, but bear in mind advertising must follow the rules set by MIAS and also Value Appraiser Estate Agent Act. Neighbor of listing, neighbor ni kadang ni, of course lah, dia tengok jiran dia jual 500,000, you tolong jual kan, you tolong jual 500,000, dia kata you boleh jual sampai 500, saya rasa saya pun dah lama fikir nak pindah rumah ni, saya nak beli rumah lain, saya nak duduk tempat lain, tak best lah duduk sini apa semua kan. Dia pun boleh dapatkan khidmat awak. Dia kata saya punya jiran, saya dah kenal 20 tahun, dia ambil you punya services, saya pun ambil you punya services. You dah berjaya jual rumah dia, maknanya you dah ada pengalaman menjual rumah property di kawasan taman ni, maknanya you dah tahu semua prosedur dia, pejabat tanah sebagainya. So saya nak lantik awak juga. Okay, and then number 4, former customer. Of course former customer is one of the most important lah. Sebab tu penting untuk you keep in touch with them. Entahlah message skepil kan, WhatsApp sekarang ni kan free je, bukannya pakai modal banyak pun kan. You hantarlah mesej-mesej ucapan kan, selamat hari raya ke, selamat tahun baru Cina ke, Merry Christmas ke, whatever kan, just to let people know that you are still thinking about your former customer and then you are still taking care of them. Kalau they are interested to sell another of their own property, then they can directly just okay lah, kita lantik lah si Azman ni kita dah pakai services dia dah 2-3 kali kan, memang bagus, terbukti lah, kita lantik dia lagi, tak payah nak cari ejen-ejen lain dan sebagainya. Okay, number 5, owner of listed property to sell. Number 6, recent seller, visitor to open houses. And number 8, show houses. Ini usually by developer for viewing a fully furnished completed unit. So biasanya pandai lah, bila developer dah lantik you sebagai agent, dia pun buka satu show house, yang mana show house ni tidaklah dia buatkan kosong saja kan, kosong apa pun tak ada, siapnya bangunan je, dalam tak ada. So usually developer ni dia modalkan dulu membeli barang-barang perabot di dalam. Dia pergilah beli kat IKEA, dia modalkan 100,000, dia buat cantik-cantik dalam tu kan, ada chandelier, ada sofa, ada TV, ada kabinet, ada katil, ada apa lagi, kitchen set yang dah lengkap dan sebagainya. Sebab dia nakkan people who came to the development to feel like, aku pun nak buat rumah aku pun macam ini juga. Padahal orang-orang tu tengok, dia boleh berangan-angan lah kan, ni rumah ni kalau dah siap ni macam ni rupanya ni. Dia tengok kat show house kan, mungkin dia nak aplikasikan apa yang dah dibuat developer di show house tersebut. Okay, and then of course we have your personal contact. Ini personal contact ni very important jugalah. Janganlah saudara mara you tak tahu kan you ni kerja sebagai apa dan sebagainya kan, tiba-tiba dia lantik je ejen lain, you pun melepas, melopong. You kena beritahu kat dia lah apa kerja yang you lakukan dan sebagainya. Okay, so that is for prospecting. And then if we look at informing, is communicate with both seller and buyer, including showing the property and detail term, so that the prospect can make the decision. Ni potential buyer ni kena tahulah what's the property, the address, the tenure, the areas. Tenure ni kena tahulah, very important. Freehold ke leasehold, itu dua je. Kalau leasehold tu berapa banyak tahun yang masih tinggal. Kalau ada 60 tahun lagi, you kena disclose to them ada 60 tahun lagi leasehold. Okay, so selling price, the term of payment, precedent condition.
FIC approval and state consent. So kalau yang bahagian D ni, dia banyak tengok kepada jenis property. Property tu, adakah property tersebut Bumi Putra lot ataupun non Bumi Putra lot. Kalau Bumi Putra lot, yang cuma boleh belinya Bumi Putra saja. Kalau lagi limited tu adalah Malay Reserve. Malay Reserve ni lagi lah, you Malay saja yang boleh membeli property tersebut. You kena tahu jugalah pasal ini. Kalau FIC approval ni adalah investment committee punya approval. Adakah boleh dijual beli kepada entiti daripada luar negara dan sebagainya. Itu contoh macam KLCC tadi lah. Kena ada FIC approval lah. Kalau dia kata tak boleh jual KLCC ni, KLCC is a national heritage, tak boleh jual kepada orang yang bukan warga negara Malaysia. So you punya market kat situ pun dah jadi severely limited. Okay, the completion date, agreement, extension period and interest. Ini kalau you menjual sebuah projek-projek baru lah, kena tahu berapa lama completion date dia. Kalau you bagi masa dalam SMP tu 18 bulan, so 18 bulan kena siap. Kalau tak boleh siap 18 bulan, berapa lama boleh extend? So 4 bulan. Kalau 4 bulan tu maknanya developer kena bayar interest dan juga penalty lah. Maknanya sebab dia janjikan 18 bulan, tapi tambah lagi 4 bulan, tak boleh siap, ada macam-macam problem dan sebagainya. Lagi lama extension tu, lagi lama, lagi banyaklah interest yang kena di charge dan juga lagi tinggilah penalty yang perlu dibayar kepada purchaser ataupun the vendor. Okay. G, the outgoing liabilities. Liabilities ni kena tahulah berapakah kos-kos dia punya cukai pintu, dia punya cukai tanah. Kalau you beli sebuah strata, kena tahu berapa service charge dia dan sebagainya. Kena bagi tahu kepada mereka supaya tak terkejut. Beli property kondominium tengah-tengah KL, rupanya service charge RM500 sebulan. You tak bagi tahu kat dia. You just cakap, ni property ni bagus lah apa semua, tapi service charge dia tak tahu berapa. Tiba-tiba bila potential buyer tu dah sign everything, tiba-tiba dia terkejut. Saya tak tahu pun service charge ni sampai RM500. Saya ingatkan RM100-200 ni. Ni rupanya RM500. So kenalah memberikan maklumat ini dengan jelas kepada mereka. The legal cost, duty and also the disbursement. Ini pun you dah kena bagi estimation jugalah. Berapa banyak cost yang legal ini. Legal ni maknanya contoh kalau nak lantik lawyer kan, lawyer pun dia ada scale of fee dia juga. You kena tahu scale of fee lawyer ni berapa. Lawyer pun kena tahu you punya scale of fee. Macam kita scale of fee 3%, tapi lawyer is about 5%. So agak tinggi jugalah. So kena beritahu kepada mereka supaya dia orang boleh siapkan duit tu siap-siap. Tiba-tiba dia kata saya tak cukup 5,000, dah susah. Dah tak pasal-pasal transaksi ini boleh tergendala dan sebagainya. Okay, negotiating, okay, effecting sale and then the follow up. Ini kena tengok tadi. So the method and the procedure of sale used to help an estate agent to market the property by using several different method in the market. There are private treaty, auction and also tender. So kita nak try tengok lah beberapa dulu hari ni. So agent are responsible to advise client on the suitable method to sell the property depending on their type. So each method has its advantages and careful consideration should be given when advising client on the method to choose. Other methods also include silent sale, the set date sale, quiet sale, expression of interest and also open houses. So ini kita nak tengok yang paling utama ataupun yang paling common kita gunakan lah, iaitu private treaty. So private treaty ni bahasa Melayu ni adalah perjanjian persendirian, whereby private treaty is simply the legal process of offering a property for sale at a certain price which is often varied by negotiation. So the vendor then negotiate separately with one party and another. The property can be widely advertised and there are no immediate time pressure upon either the vendor or purchaser. So this is the most commonly employed method of sale and nearly every property are sold this way. So ini kena tahu. Perjanjian persendirian ni di mana daripada vendor dan juga potential buyer. So directly begitulah. Ini you akan encounter I think most of the time. But sometimes
you will have also the option to sell property through auction. Dan untuk agent, agent bila you menjadi seorang registered estate agent, tak semestinya you menjadi seorang pelelong harta tanah yang berdaftar. Untuk tujuan lelongan, kita mestilah berdaftar dengan negeri di mana yang kita tinggal ataupun kita beroperasi. Contoh, kalau kita di negeri Selangor, seorang estate agent di negeri Selangor, kita mestilah mendapatkan lesen pelelong daripada kerajaan negeri Selangor. Okay, so an auction is a public sale where buyers bid against each other to purchase a property and suitable for the property which is less in demanded in the market. So untuk lelongan ni adalah bukan saja kata property yang kurang demand, tapi property yang mempunyai masalah dari segi dia punya vendor tu ataupun principal tu, dia tak ada kemampuan nak membuat bayaran. Dia tak ada kemampuan nak membuat bayaran bulanan kepada financial institution. Financial institution nakkan duit loan dia, tak kira kan, you mesti kena bayar loan kita sampai habis. Dan dia boleh hantar untuk dia lelong property tersebut. Dia lelong RM500,000, tapi loan dia masih ada RM200,000, dia cuma ambil RM200,000. So baki RM300,000 tu dia akan bagi kepada vendor tadi itulah. Bezanya vendor ni dah tak ada property lah, dan dia dapat dia punya baki compensation. Bukan bermaksud loan tu ada RM200,000, jual RM500, bank ambil habis. Tak, kena fahamkan perkara tu. Okay, so the objective use for this method is to ensure the property is being disposed at whatever price bid. Ini perkataan yang penting kat sini lah, whatever price bid. So auction ni mungkin tidak mencerminkan kata nilai market value yang sebenar. Dan untuk mengelakkan perkara itu daripada berlaku, dia tidaklah auction tu property tu around RM500,000 market value, dia letaknya RM10 saja. Orang bid sikit je lah. Orang bid RM20, RM50, RM100, sampailah mungkin RM30,000. Daripada RM500,000 sampai RM30,000 je. So untuk mengelakkan perkara tu berlaku, usually valuer dia bila nak letak sesebuah property tu punya value untuk di auction, dia letak 80%. 80% daripada market value tersebut. So kalau 80% from RM500,000 sebab RM400,000. So daripada RM400,000 ni dia akan bid lah. So tak buang masa daripada RM10 jadi RM50, jadi RM100, jadi RM1000. Banyak buang masa dekat auction kan. Dia dah letak siap-siap reserve price dia RM400. So daripada RM400 boleh lah bid RM410, RM420, RM430, RM480. Mungkin jadi RM500, around that particular market value or even more than that. Kalau orang ni ada bidding fight, dia kata saya tak kira, saya nak juga property ni, saya bayar RM550, dah jadi lebih pula daripada market value RM500,000 tadi tu. Tak ada masalah. Tapi dia overprice sikit lah. Yang biasanya orang pergi auction ni dia nak dapatkan yang below market price tu. RM500 tu biasanya nak dapatkan RM450 ataupun RM460,000 contohnya lah. Lagi rendah lagi bagus. Okay, so prospective purchaser has been informed through leaflet and also newspaper. In the auction notice should include detail of the property and reserve price, location of the auction and also the time. Satu perkara yang saya nak cakap di sini lah, sebab kadang-kadang kan kita bawa kereta ataupun bawa motosikal kan, atas tiang lampu dan sebagainya, dia kata apa, rumah lelong murah, under market value, telefon nombor ini. Sebenarnya apa yang dia lakukan tu, sebenarnya apa yang dia buat tu adalah mereka ni yang tampal-tampal dekat tiang lampu sebagainya, dia jual maklumat saja pasal auction bila berlaku. Dia jual maklumat, dia kata you bayar kat saya service charge RM2,000 untuk masuk auction ni. Padahal you kalau nak masuk auction, you boleh terus masuk auction tanpa perlu membayar apa-apa kecuali sediakan deposit 10%. Ni dah lah you kena sediakan deposit 10%. Tiba-tiba you bayar kat Mamat tu RM2,000 untuk you dapat tahu maklumat pasal property and reserve price, the location of the auction and masa untuk auction tu.
Padahal maklumat-maklumat ini sebenarnya you boleh dapatkan daripada online. You buka CIMB Property Mart dan sebagainya, you boleh tengok bila next auction dia nak buat. Rupanya ada buat kat Ipoh lah bulan depan. Kena bawa 10% deposit daripada RM500,000. So kena ada sediakan bank draft RM50,000. Kalau you contact yang dekat tiang-tiang lampu tu, you bagi duit free saja kat orang. Macam tu siapa pun boleh dapat duit. Dia tengok daripada CIMB Property Mart, lepas tu kata ada kat Ipoh lah, tampal kat tiang lampu. Awak pun pergi telefon dia kat tiang lampu tu, bayar dia RM2,000. Rupa-rupanya kata saya boleh dapat lah maklumat ni daripada online. Rupa-rupanya dah buang duit macam tu saja. RM2,000 banyak tu boleh beli PS5 digital edition. Bazir duit lah. Okay. Procedure of sale through auction, ini procedure dia important lah. You kena hafal dan juga you kena tahu. Paid 3% upon agreement to purchase a certain price. Balance of 7% usually within 14 days upon signing SMP ataupun MOT. SMP ni sale and purchase agreement lah, tapi ada nama lain dia pakai MOT, Memorandum of Transfer. So dia equal to 3 to 7% equal to 10% juga. So balance payment tu dia bagi you masa lah. Dia tak adalah kata esok bayar lagi 90%. Tak, dia kata you dalam masa 90 hari. Maknanya dalam masa 90 hari ni you dah kena cari financing. You dah kena cari financing daripada bank ke, financial institution ke, EPF ke, whatsoever you kena cari. Nak settlekan baki lagi 90%. Okay. So kalau you gagal membayar dalam masa 90 hari, so the purchaser solicitor kena mohon sesebuah pelanjutan daripada land office. So biasanya kalau dia bagi approval, dia bagi lebih masa sikit dalam masa sebulan. Sebab dia kata bank ni sebabkan COVID ni dia tak boleh beroperasi macam biasa dan sebagainya. You kena bagilah justify the reason. Tapi kalau you masih juga 3 plus 1 month tu masih juga you tak boleh nak settlekan dengan segera. So sebab utama dia kena beritahu lah. Tiba-tiba you ni ada kematian ke whatsoever ke yang membuatkan you kena keluar negara ke whatsoever, you kena beritahu dan you kena bayar penalty lah. Kena bayar sedikit penalty. Kalau you masih tak boleh juga, you kena tarik diri lah. You kena tarik diri daripada pembelian tersebut dan bayar penalty dia. Penalty yang distatekan lah mengikut you punya sale and purchase ataupun memorandum of transfer punya agreement. Okay, so the extension to ensure SMP agreement remains valid throughout the period required because SMP validity period is only 90 days. Ini dia ada validity dia lepas sign tu. Maknanya 90 hari tu dah mesti kena settlekan segala payment dan sebagainya. Okay, so kita tengok sedikit apakah dia punya advantages of auction ni, apakah kelebihan dia, dan juga apakah kekurangan auction ini. So kelebihan auction ni adalah opportunity to maximize sale price. Macam kita cakap tadi lah, market value RM500,000 tapi sebabkan ada bidding war, orang berminat sangat nak membeli property ni, dia beli sampai RM550,000. Dah untung lah kepada orang yang melelong tersebut. Okay, so having pre-planned marketing program to maximize property profile in the marketplace. Maknanya dah buat marketing siap-siap, dah bagi tahu market bila nak dilelong, bagi tahu bulan depan. So orang pun boleh standby, orang pun boleh datang, orang pun boleh datang tengok, orang pun boleh tengok property tersebut siap-siap daripada luar. Okay, buyer compete against other buyer, not the vendor. Ni tadi kita cakap dah, dia lawan sesama dia lah. Aku tak puas hati lah tengok kau ni, kau ingat kau banyak duit sangat kan, aku lagi banyak duit. Tuan, saya nak 550. Tiba-tiba Mamat kata 550 mahalnya. Aku nak 530 je paling mahal. Ambil lah kau 550 kan. Bila yang beli tu rasa hebat lah kan, padahal dia dah overvalue RM50,000 kan, tapi lantak yang penting rasa hebat masa tu, masa lawan lelong tu. Establish sales that creates sales date creates agency for buyer. Sebabkan ada tempoh masa tersebut yang apa orang kata yang very limited untuk sediakan tu. Maknanya bila you dah bid tu, dah menang bid tu, maknanya proses
transaksi tersebut dah berlaku dengan segera. You kena selesaikan dengan segera. Okay? Eliminate perceived negative objection to any asking price. Mana tak ada asking price lah di sini. Dia just kata reserve price je. You tak ada kata mahal lah you punya reserve price. Mana nak kata apa mahal lagi kan? Dah ni reserve price ni 80% daripada market value ni, dah rendah lah ni. Nak kata apa lagi? So you kena bid ke atas, bukannya bid ke bawah. Okay, unconditional sale on the vendor's term and maximum price on that particular day. So maknanya particular day tu dah dapat 550 tu dah paling tinggi lah. Dah tak boleh nak lagi nak negotiate esoknya. Saya nak lagi lah, saya nak lagi 600,000 kan. Tak boleh. Maknanya kalau dah setuju masa tu 550, dah bid 550 lah. Yang buyer tersebut akan bayar. Okay, so has one person responsible for all activity and reporting to the vendor. Okay, tapi untuk kekurangan option ni adalah no cooling off period. Tak ada cooling off period. Maknanya you dapat tahu bid tu dah 500,000, you tak boleh nak balik rumah dulu, nak fikir. Nak fikir 2-3 hari, boleh ke nak beli ni 500,000. Maknanya you kena buat that decision and that split second. Dalam masa orang tu tengah nak 500,000 satu, 500,000 dua, saya nak atas lagi 520,000. You kena buat keputusan tu dengan segera. Tak boleh nak fikir panjang-panjang, nak balik bincang dengan orang rumah dulu, bincang dengan suami, bang boleh ke bang nak beli rumah ni kan 500,000 ni, masa okey ke? Tak boleh. Tak ada masa dah. You kena buat keputusan masa tu juga. Okay, lagi kekurangan dia create competitive tension between opposing bidder. Kalau you tak nak lawan kan, you tak nak ego you tercala kan, you sanggup lah bayar kan 550,000, lebih 50,000 lantak lah. Tapi bila you dah balik rumah baru you terfikir dah 50,000 lebih 50,000 boleh beli Myvi sepiji lah bagi anak bawa kan. Tapi nak buat macam mana? Masa tu tengah hangat membara kan, mana boleh lawan. Kita ni lagi banyak duit daripada Mamat tu tak mana-mana kan. Tak mana-mana datang kan, baru dia tahu siapa terror kan. Tapi you nak menyesal lepas tu dah tak boleh lah. So the property will be passed in if the highest bid is below the reserve price. Ini boleh berlaku juga, tapi dalam praktis usually tak adalah. Kalau langsung kalau reserve price 400,000 langsung tak ada bid, ataupun bid, ada orang bid tapi saya nak 320,000 je, lebih rendah daripada 400,000. So usually pelelong ni dia tak akan terima lah. Tak boleh tuan kena bid atas daripada reserve price. Kalau tak ada yang nak bid tu, maknanya property tersebut tak boleh terjual pada hari tersebut. Biasanya dia akan bawa masuk proses lelongan seterusnya. Dari segi situ dia mungkin boleh kurangkan reserve price dia sikit. Dia kurangkanlah daripada 400,000 jadi 380. Tiba-tiba ada orang bid 390. Maknanya dah lebih reserve price yang baru tu lah. Yang baru 380, dia bid 390, maknanya boleh dijual. Tapi kalau dia masih lagi bid 320, maknanya tak boleh lagi lah. Simpan lagi property tu sampailah 3 kali lelong, reserve price dah jadi 320, baru dia kata saya nak 320 RM1. Boleh lah. Tak ada orang, kalau tak ada orang lain nak bid dan sebagainya. Okay, so bidder cannot either try and negotiate price. Macam tadi lah, kalau dia nak kata 320 tak boleh. Kalau reserve price 400,000, 400,000 boleh minimum. Maknanya kena letak lah 400 RM1,000. 400 RM1,000, 400,000 RM1. Lebih sikit RM1. Tak boleh nego lagi bawah daripada reserve price. Okay, so I think that's about it for this week. So for tender, we will look into next week. So kalau you ada apa-apa soalan, you ada apa-apa query dan sebagainya, you boleh contact saya lah. Okay, so with that I will end the lecture for this week. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.